Salam sejahtera dan salam sayang kepada anda yang sedang menonton Suara Wanita bersama dengan saya, Maria Suji. Seperti biasa, Suara Wanita akan berlangsung setiap hari Selasa dan Khamis pukul 10.15 pagi. Diharap anda di rumah sihat-sihat saja. Jika tiada urusan di luar rumah, jangan keluar rumah. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga keluarga, okey? Dan kepada anda yang sedang menonton Suara Wanita, jangan tukar siaran untuk Suara Wanita kerana banyak perkongsian yang menarik yang ingin kami sampaikan kepada anda di rumah. Tanpa melengahkan masa, mari kita berkenalan dengan seorang tetamu iaitu pegawai immigration dan seorang makeup artist. Kita nak tahu macam mana dia membagikan masa semua ni. Kan seorang pegawai ataupun berkerjaya sebagai berpakaian beruniform, seorang yang tegas, garang, disiplin. Mari kita berkenalan dengan Puan Izirika binti Ayub. Okey, Puan Izirika, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Maria kerana telah menjemput saya hari ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Suara Wanita. Saya nak mengenalkan diri saya. Saya Izirika binti Ayub, berusia 35 tahun. Bertugas di Jabatan Immigration Malaysia Sarawak. Telah bertugas selama 13 tahun dari tahun 2008. Telah berkahwin dan mempunyai 2 cahaya mata perempuan yang berusia 8 dan 5 tahun. Ada 2 orang anak. Jadi Puan hari ni tak kerja lah. Hari ini masa off day saya. Oh, jadi chill lah ni. Okey, Puan, boleh tak kita nak tahu, adakah cita-cita sebagai pegawai immigration ni adalah satu cita-cita Puan dari kecil ke macam mana? Boleh kongsikan tak? Saya memang berminat dengan pekerjaan sebagai pegawai beruniform. Mungkin pengaruh daripada bapa saya juga yang bertugas sebagai pegawai polis. Saya pernah jugalah memohon sebagai pegawai polis Maria, tapi syarat yang dikenakan tu tidak melayakkan saya untuk bertugas sebagai pegawai polis. Dan kebetulan Jabatan Immigration ada membuka kekosongan jawatan dan syarat yang dikenakan pada waktu itu tidak terlalu ketat dan Alhamdulillah saya telah berjaya mendapat jawatan pegawai immigration dan telah berbakti dengan jabatan selama 13 tahun. Wow, 13 tahun. Jadi tadi Puan cakap telah pergi interview for polis. Jadi boleh kongsikan tak kenapa tak dapat polis? Kenapa boleh dapat immigration? Kan pekerjaan ni dia lebih kurang sama. Untuk makluman Maria, pada waktu saya hendak memohon jawatan pegawai polis pada waktu itu, mereka telah menetapkan syarat ketinggian untuk pegawai wanita adalah 162 kalau tidak silap saya. Tapi kelemahan saya adalah ketinggian saya hanya 158, jadi tidak membolehkan dan melayakkan saya untuk jawatan pegawai polis. Oh, jadi ini memang satu cita-cita dan nak dapatkan dia tu sampai tak dapat polis, pergi immigration pula. Alhamdulillah kerja tu lebih kurang sama juga. Yes. Cuma polis mungkin terlibat dengan jenayah. Saya pula di frontliner. Alhamdulillah walaupun saya tak dapat jawatan yang diingini seperti pegawai polis, tapi pegawai immigration pun lebih kurang juga bidang kerjanya. Cuma polis ni lebih terlibat dengan bidang jenayah. Immigration pula terlibat sebagai frontliner yang bertugas melawat yang terlibat sebagai frontliner yang bertugas di Barisan Harapan yang bertemu dengan pelawat-pelawat asing dari luar negara. Baiklah, banyak perkongsian yang ingin kami kongsikan. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.
kembali lagi menonton Suara Wanita. Baiklah Puan Izrika, mungkin ramai nak tahu Puan seorang pegawai immigration mempunyai pendapatan yang tetap. Jadi adakah sebagai makeup artist itu hanya untuk menambah pendapatan ataupun sekadar suka-suka saja? Saya mencobakan diri dalam bidang kecantikan, dalam bidang dandanan solekan ni bermula sebagai suka-suka. Selain daripada itu juga ia dapat menambahkan pendapatan saya, Maria. Alhamdulillah, Maria, walaupun saya mempunyai pendapatan tetap yang sendiri, bila terlibat dalam bidang kecantikan dan solekan ni, saya dapat meneruskan minat hobi dan juga menambah pendapatan saya. Membolehkan saya membeli barang-barang yang diingini oleh hati saya. Lihat tu. Walaupun ada pendapatan tetap, kita boleh juga cari side income. Jadi Puan sendiri, bagaimana Puan membahagikan masa semua ini? Tatkala sibuk di tempat kerja, bagaimana pula make up orang? Macam mana Puan atur semua ni? Mungkin ada penonton di luar sana, terutamanya kepada mereka yang ingin mengambil job luar tapi tak tahu macam mana ingin membagikan masa. Mungkin Puan sendiri ada tips-tipsnya ataupun ada cara-caranya boleh dikongsikan kepada penonton. Dalam saya nak membuat kerja sambilan tu, saya akan memastikan tempahan dandanan solekan yang saya terima tidak bercanggah dengan masa bertugas saya. Dan Alhamdulillah saya juga mendapat sokongan moral daripada suami dan keluarga yang dapat menjaga anak saya bila saya keluar bertugas. Suami ni juga salah satu faktor untuk mendorong kita membuat sesuatu tugas. Setuju tak? Ya. Betul, Lepas Maria. ni kita harus bahagi. Kalau saya kerja, awak pun buat sesuatu ni dekat rumah. Jangan suruh saya saja. Betul, Maria. Betul, Maria. Saya belum kahwin. Nanti kita cuba tips Kak Gigi ni, okey? Boleh. Okey, Kak Gigi mungkin... Kak Gigi pula saya panggil dia kan. Tadi luar set saya panggil dia Kak Gigi. Okey. Puan Izrika, mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman sebagai immigration dan ada juga job luar. Waktu tu apa yang Puan lakukan? Contohnya, Puan dah menerima untuk dandan orang dekat luar. Tiba-tiba ada tugasan yang dipanggil. Bagaimana Puan menangani situasi seperti ini? Bila saya berdepan dengan situasi macam ini, saya akan saya akan cuba menanya rakan-rakan yang sama menceburkan diri dalam bidang kecantikan, kerana sebagai penjawat awam saya lebih mementingkan tugas saya sebagai penjawat awam. Dan sekiranya masa tu bercanggah ataupun clash dengan waktu bertugas saya, Maria, saya akan pass job dandanan kepada rakan-rakan saya jugalah, seperti Fiza, Amelia. Bagi mereka rezeki lah ni. Boleh, rezeki dikongsi bersama, Maria. Betul. Jadi Puan, boleh tak kalau kita tahu seorang yang berkejaya memakai uniform seperti pegawai immigration, custom, polis, kalau kita lihat diorang ni tampak garang, tampak tegas, tampak disiplin. Bagaimana Puan pecahkan identiti sebagai seorang yang berkejaya bila keluar mendandan orang? Adakah still membawa attitude yang sama? Tengah make up orang dengan muka yang serius, dengan macam orang tengah kawat kaki ke macam mana Puan? Identiti saya masih sama, Maria. Sebab sebagai frontliner, kita tak dapat nak terlalu tegas. Memandangkan kita adalah seperti wakil kepada negara kita. Sebab pelawat asing akan berjumpa dengan kita sebelum masuk ke negara kita.
Kembali lagi menonton Suara Wanita bersama dengan saya, Maria Suji dan Puan Izirika. Okey, Puan Izirika, ini adalah dari hati saya sendiri, okey, soalan ini. Okey, bagi pendapat Puan Izirika, seorang wanita yang bercita-cita sebagai kerjaya dalam bidang ataupun pekerjaan berpakaian uniform seperti polis, tentera, immigration, custom dan banyak lagi. Adakah wanita layak bekerja seperti ini? Sebab Maria sendiri dulu bercita-cita menjadi polis, tapi ayah Maria seorang tentera dan dia menghalang sebab dia cakap sakit. Bila training, kita akan rasa dia punya sakit bila training. Jadi dia menghalang. Jadi bagi Puan sendiri bagaimana sebagai ibu? Contohnya kalau anak Puan kelak ingin menjadi cita-cita seperti Puan, adakah Puan menggalakkan ataupun sebaliknya? Pada pendapat saya, Maria, pada zaman moden ini tidak ada apa yang mustahil yang dapat dilakukan oleh wanita-wanita. Sekiranya anda memang berminat, cabaran dalam bidang apa jua pun anda ceburi, memang akan berjumpa dengan pelbagai memang kita akan berjumpa dengan pelbagai rintangan. Jadi sekiranya walaupun menerima tentangan daripada ibu bapa, sekiranya seseorang tu berminat, boleh slow talk dengan parents, bagi tahu apa kelebihan pasal sesuatu kerja tu. And then kalau anak saya berminat nak jadi pegawai immigration ataupun apa-apa kerja, asalkan dia minat dan halal, saya tidak ada halangan untuk dia menceburkan diri apa-apa bidang pun. Okey. Jadi apabila Puan Izirika telah menjadi seorang pekerja immigration, pegawai immigration, apakah perasaan ketika itu? Sebab kita tengok lelaki waktu zaman sebelum ini, lelaki yang banyak jadi tentera, polis dan banyak lagi. Jadi apabila kita pun boleh menjadi seperti mereka, perasaan tu macam mana ketika itu? Saya bersyukur, Maria, kerana terpilih sebagai salah seorang penjawat awam di Jabatan Immigration Malaysia Sarawak selama 13 tahun sudah saya berkhidmat, Maria. Dan wanita pada zaman kini tidak sama dengan wanita zaman dulu, di mana pilihan mereka lebih terbatas dan peluang mereka pun terbatas. Sekarang wanita boleh sama maju dengan lelaki untuk meneraju negara dan dunia. Pernah tak waktu keluar membeli barang dengan memakai uniform tu orang tengok? Setakat ini tak pernah lah. Rasa macam dia tengok aku lah, takutlah tu. Memandangkan saya bertugas sebagai pejabat awam Jabatan Immigration Malaysia Sarawak, sebagai frontliner di pintu-pintu masuk. Yes. Jadi sekiranya kami keluar memakai baju uniform itu menjadi satu kesalahan, sebab di setiap jabatan-jabatan ada garis panduan untuk bila baju itu boleh dikenakan, kecuali masa operasi lah. Jadi kalau dah habis kerja, kalau tak nak tukar memang tak boleh. Kalau habis kerja, kita akan disuruh menukar kepada pakaian half-u, setengah uniform lah. Baju atas kurang-kurangnya, baju atas, pakaian atas tu yang perlu ditukar kepada t-shirt biasa. Kerana sekiranya lah kita ada membuat kesilapan di luar, sekurang-kurangnya nama jabatan tidak tercemar dengan sikap kita. Okey, menyentuh mengenai berjumpa dengan banyak pendatang asing. Jadi sepanjang Puan bertugas sebagai barisan hadapan, bagaimana Puan mengharungi rasa kebimbangan berjumpa dengan anak di rumah, lagi-lagi ketika COVID ini? Adakah Puan pernah tak balik rumah sebab takut nak dekat anak? Sebagai frontliner tu, cabaran tu memang ada. Jadi semasa kita ni dilanda wabak COVID, saya sebelum memegang anak tu, saya memastikan saya bersih lah. Pergi mandi dulu, jaga kebersihan, baru saya berani menyentuh atau mencium anak. Pernah tak waktu ketika pandemik tu sedang melanda kita dengan penuh, apa orang cakap waktu tu pandemik tu sedang rancak. Pernah tak Puan tak balik rumah?
Setakat ini memandangkan saya bekerja di pintu masuk, jadi memang tidak memerlukan saya untuk berada di pejabat sepanjang masa Oh, lah. okey. Jadi kita hanya bekerja mengikut waktu yang telah ditugaskan dan mengikut shift yang telah ditetapkan lah. Okey, last lah. Kita nak tahulah, kita nak sentuh lagi pasal dia sebagai makeup artist kan. Jadi Puan bagaimana Puan pecahkan identiti Puan sebagai makeup artist dan seorang pegawai immigration? Adakah masih attitude yang sama ataupun Puan ini seorang yang sangat charming, lovely, walaupun di tempat kerja tetap charming sampai orang pun tak expect Puan ni seorang pegawai immigration? Saya masih seperti wanita-wanita di luar sana, Maria. Mempunyai hati dan naluri seorang wanita. Cuma bila di tempat kerja tu saya lebih menegaskan lagi sifat tegas dan disiplin saya. Dan bila saya bekerja di luar seperti mendadan tu, disiplin masa tu penting jugalah. Saya mengadaptasikan daripada kerja hakiki saya sebenar, dan bila bertugas sebagai frontliner, saya sudah biasa berjumpa dengan pelawat-pelawat asing. Jadi bila saya mengambil tempahan solekan, itu menjadi satu kelebihan kepada saya. Jadi saya tidak kekok bila melayan pelanggan-pelanggan yang menempah untuk tempahan solekan saya. Mungkin Puan ada kata-kata semangat yang ingin diberikan kepada mereka, terutamanya kepada mereka yang berkejaya, tapi tak tahu bagaimana nak cari side income, bagaimana nak atur masa. Jadi mungkin Puan boleh beri kata-kata inspirasi ataupun kata-kata nasihat yang dia boleh berikan kepada mereka penonton di luar sana. Kata-kata nasihat daripada saya, sekiranya kamu ada minat dalam sesuatu bidang, tak kiralah dalam bidang solekan ataupun bidang pekerjaan apa-apa pun yang diingini, teruskan minat anda semua. Kerana sekarang zaman sudah 2021, wanita pun boleh maju ke hadapan, wanita pun dah boleh terbang naik ke bulan. Ya, terbang naik ke bulan. Lepas ni kita naik ke bulan, okey? Jadi diharapkan apa yang dikongsikan Puan Izzy Rika ketika ini dapat memberi inspirasi kepada anda semua, dapat memberi semangat kepada anda semua. Jadi sebarang perkongsian anda boleh ke laman web kami, wanitaaliastvstv.ny. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih semua.